dan kejahatan. Di antara tanda-tanda ada dengki, kita akan berasa seronok apabila musuh kita tadi ditimpa bala. Bila dia ditimpa bala, kita jadi seronok. Alhamdulillah, baguslah, padanlah muka kau. Padan muka kau jatuh boleh. Padanlah muka kau. Padahal orang tu buat benda yang baik. Itu namanya haram hukumnya. Jadi pandai-pandailah kita. Ilmu tu penyuluh. Tak ada penyuluh ni, kita nampak benda sama je. Lubang kita nampak, pagar kita tak nampak, bonggol kita tak nampak. Sebab tu kena ada penyuluh dalam hidup kita ni, iaitu ilmu. Bila ada penyuluh baru nampak, oh sini boleh jalan, sini tak boleh. Sini boleh laju, sini kena slow. Tapi kalau tak ada penyuluh, biarlah, habis kita langgar semua. Dan kemalangan atas dunia ni tak boleh lagi. Kemalangan nak balik akhirat tu yang paling bahaya sekali. Kita ni sedang berjalan menuju akhirat, sahabat-sahabat yang saya kasih. Kita jangan leka, jangan lalai, jangan lupa. Kita ni semakin hari semakin hampir kepada kiamat, semakin hari semakin dekat dengan kematian diri kita. Maka kenalah pakat-pakat. Kau tutup lampu dia? Bukan? Jadi kena pakat-pakat beringatlah. Pakat-pakat. Jadi bila ada, kita sangat-sangat bertuah apabila ada lagi sampai ingatan-ingatan agama pada kita. Itu tanda Allah masih kasih lagi. Sampai satu peringkat bila Allah benci, Allah akan tutup telinga kita daripada mendengar agama. Na'udzubillah. Allah Ta'ala akan balikkan hati kita. Kita tak nak sampai peringkat macam tu. Sampai tak ada dah dengar ingatan-ingatan agama dah. Itu yang kita paling takut. Kita takut duduk dalam istidraj. Istidraj maknanya Allah pelorong kita duduk dalam keseronokan, dalam keadaan Allah membenci kita. Apa yang nak dapat, apa yang kita nak dapat, Allah tolong macam-macam, Allah bagi macam-macam, sehat dan sebagainya. Padahal kita buat benda-benda yang menyalahi perintah Allah. Itu namanya istidraj. Itu di antara tanda kebencian Allah. Ini bahaya. Sebab kita takkan sedar. Dalam kitab tu, dalam Quran duk bagi tahu orang yang diistidraj ni, sehingga mereka tak sedar yang mereka duduk dalam kebencian Allah. Ini yang paling bahaya. Dia tak sedar dan dia tak tahu yang dia duduk dalam kebencian Allah kerana diberi pelbagai jenis kenikmatan tadi. Kenikmatan dunia. Kenikmatan dari kita. Aku yang rasa seronok, aku ni betul dah ni, aku ni baik ni, aku ni bagus ni sebab apa yang aku nak dapat, apa yang nak dapat, jauh daripada bala dan macam-macam. Walhal kita buat benda yang melanggar perintah Allah. Banyak nikmat Allah yang kita tak bersyukur. Tak bersyukur dengan nikmat tu hukumnya haram. Tiba-tiba apa yang kita nak dapat aja. Tak ada pun kita jumpa dengan benda-benda yang menyukarkan perjalanan hidup kita. Walhal kita meninggalkan agama. Inilah petanda-petanda seseorang itu sedang diistidraj oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka matilah dia dalam keadaan kebencian Allah tadi. Mati dia dalam kebencian tu. Ini yang kita sangat takut. Biar, maknanya pendek kata, biar ada bala yang memberikan kita kesedaran. Nampak benda tu, nampak tu teguran daripada Allah. Jangan tidur lah. Pendek tu tidur tu. Alah mak tak apa. Ambil air mineral tu, bawa air ketum lah. Bukan, tu warna macam ketum ni. Kan? Bukan, si air. Jadi kalau bala jenis nampak tu, kita cepat sedar. Ni bala kemurkaan Allah dalam sembunyi ni yang kita takut. Sebab kita akan perasan yang kita ni betul, perasan kita ni baik. Maka kita akan seronok hidup macam tu lah. Walhal duduk dalam kemurkaan Allah, na'udzubillah. Macam orang kafir, dia tak beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada Rasul, tapi ekonominya hebat, hartanya hebat, kesehatannya hebat. Adakah Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka tadi sebagai tanda kasih Allah? Tak. Itu namanya istidraj. Tengok orang Yahudi buat macam-macam khianat pada orang Islam, tapi masih diberi nikmat hidup oleh Allah, nikmat makan, nikmat minum dan macam-macam lagi. Adakah itu tanda Allah kasih? Tak. Itu tanda kebencian Allah, supaya mereka itu duduk berseronok dengan nikmat dan mati dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi istidraj ni berlaku kepada orang Islam dan orang yang bukan Islam. Sebab tu kita kena hati-hati. Perlunya maknanya nasihat-nasihat agama tu, supaya kita ni tak terus kepada kelalaian. Memang Allah Ta'ala jadikan nafsu kita memang cenderung kepada lalai.
lumrah manusia dah macam tu. Semua orang macam tu. Sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi ataupun Rasul. Tujuannya nak mengingatkan manusia daripada terus hanyut tadi tu. Terus mengikut kehendak hawa nafsu tadi tu. Yang mana kehendak hawa nafsu ni memang menarik kita kepada kemungkaran. Itu di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala melantikkan, membangkitkan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara asbabnya, di antara hikmahnya, nak mengawal keadaan manusia yang terlalu mengikut kehendak nafsu tadi. Jadi adanya Rasul mengingatkan, tak boleh begitu, haram begitu, haram begini, mesti buat begini, mesti buat begitu. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang seperti duduk di zaman jahiliyah. Orang yang duduk zaman jahiliyah ni orang yang tidak ada pemimpin agama. Mereka bertindak semata-mata mengikut kehendak hawa nafsu. Apa yang diingin oleh nafsu dia akan buat. Orang jahiliyah dulu. Sebab tak ada Nabi, tak ada Rasul yang mendatangkan peringatan untuk nak mengawal kehendak nafsu manusia tadi. Sebab tu dia jadi jahat macam tu. Tapi nak menyalahkan mereka tak boleh. Zaman jahiliyah tu sebab tidak ada diutuskan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala tidak akan menghukum sesuatu kaum, melainkan Allah Ta'ala akan mendatangkan Rasul memberi peringatan dulu. Zaman jahiliyah tak ada. Jadi mereka bertindak. Itu semua hikmah. Bagi contoh. Tapi yang paling sedih sekali, walaupun zaman kita ni umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi dah menyampaikan agama, kemudian pewaris-pewaris Nabi dah menyampaikan agama, tiba-tiba kita masih lagi bertindak seperti orang yang duduk di zaman jahiliyah. Makna siapa yang lebih hina di sini? Hina lagi kita daripada zaman jahiliyah. Kerana kita jadi duduk dalam kesesatan dalam waktu dah diberi petunjuk. Jadi kita lebih jahat lagi daripada orang zaman jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, dan mengerjakan ia akan lawan bagi kita, maka memuji ia akan mereka yang didengki ia akan dia. Kita kena puji dia. Kalau kehendak hati tadi nak mentauhmah dia, nak memfitnah dia, kena puji dia. Ini cara nak mengubat penyakit dengki tadi. Cara nak mengubat dia. Kalau nak ikut nafsu, memanglah nak doakan terlungkup dan macam-macam lagi. Jangan ikutkan, kena lawan. Itu namanya mujahadah. Itu yang Nabi kata peperangan yang paling besar, peperangan yang lebih dahsyat lagi. Nak banding dengan perang Badar tu, lebih ada lagi peperangan yang lebih besar. Mana? Iaitu nak bermujahadah dengan nafsu kita sendiri. Sahabat betul-betul ada lagi perang yang lebih besar daripada ni lagi. Padahal ni, dah habis, tak tahu nak cerita macam mana dah dahsyatnya perang Badar. Ada. Mana? Itulah berperang dengan nafsu yang tak pernah putus. Pagi, petang, siang, malam kita duduk menghadap nafsu. Jadi nak berlawan itu, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang nak kena bermujahadah. Daripada bermujahadah itulah Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang sangat banyak. Ni macam kawan-kawan datang ni, kalau bukan dengan mujahadah, kawan-kawan tak sampai. Kalau bukan dengan taufik daripada Allah, belas kasihan daripada Allah, kita takkan dapat duduk dalam majlis yang macam ni. Ini semata-mata taufik daripada Allah. Selain daripada kita kena usaha ikhtiar, bermujahadah, bersungguh-sungguh, makna melawan kehendak nafsu. Nafsu kata tak payahlah, nantilah dulu, biarlah dulu, buat ni dulu. Kita lawan benda tu tadi. Itu pun dengan pertolongan Allah. Itu makna tanpa mujahadah, tanpa berkorban, kita takkan dapat benda-benda yang mulia. Lebih-lebih lagi di sisi Allah. Jadi dengan pengorbanan itulah Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang tak tahu kita nak hinggakan macam mana. Allah Ta'ala ni ilmunya maha meliputi. Walau sekecil-kecil mana kepayahan, kesukaran nafsu kita, perasaan kita berkorban kerana nakkan taat buat ibadat tadi, semua diambil kira oleh Allah. Ni nak datang ni perasaan kadang-kadang calau je perasaan. Calau jangan main. Kadang bini ajak pergi, tak apalah yang nanti kita pergi lain kali. Pergi tadi dah kata merasa bersalah je. Tinggalkan bini. Tak, memang begitu. Kalau tak buat macam tu, memang tak akan dapat sampai bila-bila. Tapi Allah ambil tu, Allah kira, Allah takkan lupa tu semua tu. Perasaan dan macam-macam tu Allah kira. Allah bagi ganjaran pahala yang tak akan dapat kita nak nilaikan sampai bila-bila. Itulah orang panggil pengorbanan. Kita tak akan dapat mendapat kemuliaan kecuali sanggup berkorban. Tapi bukan 24 jam pun. 1 jam je, 2 jam je. Walhal banyak jam yang lain. Jam dinding, jam tangan, jam loceng, jam apa lagi? Jambul. Jambul tak tahu. Banyak lagi jam-jam yang lain kita dah bersama dengan mereka. Masa dengan kawan-kawan,
masa dengan bini, masa dengan anak, banyak dah pada jam-jam yang lain. Tiba-tiba setengah jam ataupun 1 jam je. Oh, pengorbanan tu sangat-sangat dihargai oleh Allah. Allah tahu kita ada perasaan. Allah tahu payahnya nak melawan perasaan nak pergi buat ibadat tu. Allah tahu. Dia Maha mengetahui isi hati kita, isi perut kita pun dia ketahui oleh Allah. Perasaan hamba-Nya, pengorbanan, kecewa dan macam-macam, Allah ambil kira tu tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Tak ada dah Tuhan ya selain Allah yang bersifat dengan maha sempurna macam tu. Dan kita kena tengok, ada masa kita kena tengok betapa banyak dah pertolongan Allah pada diri kita. Kita kena tengok tu supaya kita tak jadi terhanyut. Kita kena tengok daripada kecil sampailah sekarang, daripada tak ada harta jadi ada harta, daripada tak ada isteri ada isteri, daripada tak ada anak ada anak, daripada tak ada kenderaan ada kenderaan, daripada tak ada pekerjaan Allah bagi pekerjaan. Itu semuanya pertolongan Allah. Mengapa kita tak dapat nak berkorban sedikit kerana Allah tadi. Jadi kita kena ingat benda-benda macam tu. Insya-Allah selagi kita ingat, kita takkan tersasar jauh. Yang jadi tersasar tu bila kita tak pandang benda-benda macam tu. Lepas tu pula kita tak ada kawan-kawan yang mengingatkan. Kita duduk dengan kawan-kawan yang sama waktu dengan kita. Maka kita akan duduk di situlah. Sampai sanggup left group contohnya. Bila ada ingatan-ingatan agama, left group, tak suka dengar benda-benda agama, keluar daripada tu. Sebab dia apa tadi? Ada ingatan-ingatan agama. Na'udzubillah min zalik. Nampak sungguh kebencian kita kepada petunjuk Allah. Kalau kita sendiri dah tak suka dengan petunjuk Allah, bagaimana Allah Ta'ala nak melorongkan kita kepada ke jalan kebaikan? Kita sendiri tak mau. Kita sendiri tak senang dengan ingatan-ingatan tu. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Mana orang yang benci nasihat adalah orang yang benci agama. Jadi bila dia sendiri tak suka dengan nasihat, sebenarnya dia sendiri tak suka dengan agama, maka Allah Ta'ala tidak akan melorongkan dia kepada jalan agama. Allah Ta'ala akan lorongkan dia kepada jalan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita minta kepada Allah tiap-tiap kali dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, minta dibimbing ke jalan yang lurus, iaitu agama. Mengapa kita tak suka nasihat? Itu nasihat untuk diri saya khasnya tuan-tuan. Kita ni biarlah berkawan, bersahabat kerana Allah dan Rasul. Tidak ada tujuan persahabatan yang lain yang mulia di sisi Allah melainkan tujuan berkawan bersahabat tadi kerana Allah dan Rasul. Barulah kelompok yang macam ni akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Akan diteduhkan di bawah bayangan arash sewaktu matahari dihampirkan di atas kepala manusia di padang mahsyar. Orang yang berkawan, bertemu dan berpisah kerana Allah ni akan diteduhkan oleh Allah, didudukkan di tempat yang paling istimewa. Jadi rugilah kalau kita berkawan tapi bukan kerana agama, bukan kerana Rasul, bukan kerana Allah. Jadi bukti, tanda, dalil yang menunjukkan kita berkawan bersahabat kerana Allah dan Rasul, kita akan seronok dalam hal-hal agama. Kita akan ta'awanu, tolong menolong. Bukan tak suka, bukan membenci. Na'udzubillah. Baik. Jadi bersyukurlah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah kehendak menjadikan orang tu dapat menerima banyak amal kebajikannya, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan dia orang yang memahami agama. Macam mana? Allah Ta'ala akan hampirkan dia dalam majlis ilmu. Sebab asbab ilmu lah dia akan faham agama. Bila faham agama, amalnya jadi baik. Jadi tanda-tanda orang tu dikasihi oleh Allah, Allah akan kutip dia, Allah akan ambil dia, dudukkan di dalam majlis-majlis itu tanda orang tu dikasihi oleh Allah. Jadi kalau kita tak duduk dalam kelompok tu, kita kena ada risau. Kalau kita tak duduk dalam kelompok tu, kita kena ada risau. Sebab itu janji Allah. Itu petanda-petanda yang Allah Ta'ala dah bagi. Sesiapa yang Allah Ta'ala nakkan mereka tu dapat kebajikan yang banyak, mana apa yang dibuat tu dia akan terima besok di hari kiamat, Allah akan jadikan dia orang yang memahami agama. Jadi nak faham agama dengan cara macam mana? Belajar. Mustahil untuk kita faham agama dengan kita tak belajar. Mustahil kita nak faham tentang nak buat apa-apa urusan dunia kalau kita tak belajar tentang benda tu. Betul? Jadi nak faham pasal agama mesti dengan ilmu. Maka Allah Ta'ala ambil. Banyak lagi kawan-kawan kita yang lain. Kenapa kita pula yang dipilih oleh Allah? Kenapa banyak lagi orang lain yang lebih baik akhlaknya, yang lebih baik perangainya, tapi dia tak terpilih menjadi penuntut ilmu? Inilah yang dikatakan yarzuqu may yasha. Allah Ta'ala Maha memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendak.
Jadi bila dalam keadaan harus dipilih tadi, tiba-tiba kita terpilih, kita kena berasa betapa bertuahnya lah aku dipilih oleh Allah. Banyak yang ambil cabutan bertuah, Abang Man je yang menang. Jadi Abang Man patut berasa bertuahnya. Walhal orang datang berpuluh ribu, berbelas ribu, dia yang dapat makna rasa bertuah tadi. Itulah ibaratnya dalam banyak-banyak manusia kita dipilih oleh Allah untuk dekat dengan ilmu. Maknanya sangat-sangat bertuah. Tadi dapat helmet je, berapa sen je helmet dia. Walaupun dapat hadiah apa pun tak boleh masuk, maknanya tak boleh lawan dengan api neraka. Ini dipilih oleh Allah untuk diselamatkan daripada azab Allah. Adakah kita tak berasa seronok? Adakah kita tak berasa mujur? Adakah kita tak berasa bertuah? Maka patutlah kita melahirkan rasa bertuahnya lah aku kerana dipilih oleh Allah. Begitu. Kemudian kalau nak tambah kebajikan, sedekahkan helmet tu. Wakafkan, dapat pahala kebajikan. Dan menzahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya dan merendahkan diri, ia baginya. Kena rendahkan diri kita. Kena ingat rezeki Allah Ta'ala dah bagi masing-masing. Rezeki orang tak akan pergi ke kita, rezeki kita tak akan pergi ke orang lain. Jadi bila kita ingat macam tu, insya-Allah kita tidak akan berdengki. Kita kena ingat, orang tu jadi kaya bukan Allah Ta'ala ambil rezeki kita bagi kat dia dah memang Allah Ta'ala sukat siap-siap dah. Khalaqakum thumma razaqakum. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan Allah Ta'ala juga yang dah menentukan kamu punya rezeki. Sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebut dalam kitab Minhajul Abidin, kita mesti bertawakal. Tawakal makna yakin, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya tentang rezeki. Jangan terlalu risau, jangan terlalu bimbang, jangan terlalu khawatir dengan masalah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak adalah yang melata di atas muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Tak kira yang berakal, tak kira yang tak berakal, tak kira Muslim, tak kira kafir, semua rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terlalu berbimbang masalah rezeki sehingga kita nanti apabila berbimbang dengan masalah rezeki, kita tidak akan ada masa untuk nak membuat amal ibadat. Sebab alasannya tidak ada masa. Ini di antara tanda-tanda orang yang berbimbang dengan rezeki. Baik, satu lagi kena ingat, bukan bermaksud tawakal meninggalkan usaha. Fadhal. Mat, ni masuk tak ni? Tongkat awak. Rapat dia sikit. Tolong angkat dak guzai awak masuk dalam. Angkat dak guzai awak masuk dalam. Kursi dia. Angkat dia lah kursi. Jadi bertawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha. Faham elok? Disuruh berusaha tetapi bukan suruh percaya kepada usaha tu. Disuruh usaha tapi bukan disuruh berusaha tapi bukan suruh percaya kepada usaha yang memberi rezeki. Disuruh usaha tapi jangan percaya kepada usaha tu yang memberi rezeki. Ingat tu, itu benda tu sangkut paut dengan akidah. Kalau kita percaya yang menambahkan, yang mengurangkan, yang membanyakkan, yang mensedikitkan rezeki itu adalah usaha kita, maka masuklah kita dalam kelompok orang yang berfahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan yang fasik. Ada pula ulama yang mengatakan mereka kafir, na'udzubillah. Orang yang ahli sunnah, iktikad dia apa? Usaha dan ikhtiar itu tidak boleh mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki, yang menambahkan, mengurangkan rezeki itu hanya Allah. Usaha itu hanya sekadar asbab sahaja. Jadi berpada-pada dalam mencari rezeki. Allah Ta'ala dah tetapkanlah rezeki kita, isteri kita, anak-anak kita, semua Allah Ta'ala tetapkan dah rezeki. Cuma kita kena buat usaha yang berpada-pada. Usaha tapi berpada-pada.
Baik. Kalau tak, nanti kita berusaha bersungguh-sungguh sampai terlupa, terleka tentang ilmu dan amal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak orang-orang yang dah dibinasakan dengan sebab sikap dia berlumba-lumba dengan hal-hal dunia hatta zurtumul maqabir, sampailah mereka itu masuk kubur. Sampailah mati, mereka tu bersibuk-sibuk, berlumba-lumba nak mencari keseronokan atas dunia, sehingga terlupa tentang bekal ilmu dan amalnya. Tu binasa, na'udzubillah. Dan dengan demikian itu, jadi oleh mereka yang didengki, ia akan dia kawan baginya. Daripada nak jadi musuh tadi, jadi kawan. Daripada nak mendoakan kejahatan, doakan kebaikan. Mudah-mudahan dia bersyukurlah dengan nikmat pangkat dia. Mudah-mudahan dia bersyukurlah dengan nikmat perniagaan dia. Mudah-mudahan dia bersyukurlah dengan nikmat kenderaan dia. Daripada musuh jadi kawan. Kemudian, dan lepas ia daripada dosanya, dosa dengki, dan seksanya, seksa dia. Jadi bila dah tak ada perasaan macam tu dalam hati kita, tak adalah dengki, tak adalah dosa besar tadi, tidaklah dihapuskan amal ibadah, pahala amal ibadat kita, sebab tak ada dah perkara tu. Sikap dengki tadi tak ada dah. Baik, Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok, maka tiba-tiba orang yang di antara engkau antaranya perseteruan seolah-olah jadi kawan yang hampir. Sebenarnya tadi nak timbul hasad dengki, nak doakan dia kejahatan, nak doakan dia terlungkup haub, nak doakan dia mudarat dan macam-macam. Tiba-tiba kita doakan dengan kebaikan, doakan dengan kebajikan. Maka jadilah seolah-olah kita di antara orang tadi, daripada musuh jadi baik. Doakan yang baik-baik. Doakan dia dapat hidayah, doakan dia dapat taufik. Mudah-mudahan dia bersyukur dengan nikmat tu. Itu terlebih baik lagi. Kemudian, dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia. Tabiat manusia makna tabiat ni perangai lah. Perangai manusia, semua manusia. Tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira siapa pun. Kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Makna bila kawan-kawan, makna orang yang baik-baik dengan kita dapat nikmat, kita rasa seronok. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Kalau seterunya dapat benda-benda tak baik, dia tak seronok. Kalau musuh-musuh dia dapat benda yang baik-baik, kita akan berasa tak seronok. Itu yang jadi sakit hati tu. Tengok jiran sebelah rumah je daripada setingkat naik setingkat, kita jadi sesak nampak kita. Nak duduk ni. Rumah dia tinggi, berapa benda. Dia nak masuk. Itu sesat atas. Innalillahi wa inna ilaihi. Tu dugaan lah tu. Sabar. Sebab boleh jadi waktu banyak nampak dulu lupa kepada Tuhan. Jadi Tuhan sekat sikit. Selama ni rumah berangin je. Lupa sembahyang, lupa mengaji. Orang sebelah buat rumah naik, dah sekat angin. Dah tak berangin macam dulu. Teguran daripada Allah. Asyik kain dia kering, kain orang lain basah. Asyik kain dia kering, kain orang lain basah. Contoh, itu sangkaan-sangkaan baik kepada takdir Allah. Kena sangka baik. Adalah asbab itu. Kullu syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu yang berlaku mesti ada sebab. Boleh jadi kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Waktu jalan lapang-lapang, kita tak gunakan dengan betul. Allah sempitkan jalan kita. Contoh, waktu motor elok-elok, tak nak pergi tempat yang baik-baik, Allah rosakkan motor kita. Contoh. Tu teguran. Dengar lah orang cakap. Dengar. Contoh sangkaan baik dengan takdir Tuhan. Sangka baik dengan Allah dapat pahala. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterusnya, dan dibenci ia akan yang menyusahkan kawannya, dan tiada benci ia akan yang menyusahkan seterusnya. Makna kalau musuh dia tu dapat benda-benda susah, dia seronok. Alhamdulillah, padan muka kau. Contohnya lah. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Pertama,
bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau. Makna jangan doakan yang jahat. Doa yang baik-baik. Jangan doakan yang, jangan ikutkan hati suruh doa laknatlah, anaklah macam-macam. Jangan. Tu dengki. Itu kita dah mengikut maksudnya. Itu kita dah mengikut dengki siapa tu? Dan dengan anggota engkau, makna jangan ambil tindakan dengan anggota. Contoh kita longgarkan skru tayar dia. Jangan. Jangan ikutkan. Segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, bahkan menyalahi engkau dengan lidah. Makna kalau lidah nak mendoakan kejahatan, doakan kebaikan. Itu cara nak ubat hati kita ni. Cara nak ubat diri kita, penyakit dengki itu. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau yang tersebut daripadanya seperti yang telah terdahulu. Inilah makna sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummah al-hasadu wa dhannu wa tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi." Erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula 3 perkara tiada sejahtera daripadanya oleh umat ini. Makna Nabi kata umat ni tak boleh selamat daripada 3 benda ni. Umat ini maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan selamat daripada 3 perkara ni. Mana? Yang pertama, dengki. Dengki ni penyakit umat dulu-dulu, tapi menyangkit pada kita. Kemudian jahat sangka. Ini semua sifat hati ni tuan-tuan. Nak muka elok, muka suci je muka suci dengan kopiah suci muka. Dengan jubah, dengan serban, dengan selempang. Tapi ni dalam ni masalah. Ada dengki. Allah tak tengok kopiah kita. Allah tak tengok serban kita. Allah tak tengok pakaian kita tu. Allah tahu. Tembus pada ilmu dan pandangan Allah hati kita tu bagaimana, ada ataupun tidak penyakit tu, semuanya diketahui oleh Allah. Tak boleh nak sorok langsung. Yang kedua, jahat sangka. Suka nak jahat sangka dengan orang. Tengok orang tu pakai kereta besar-besar, belagak tu. Honda. Tengok orang tu pakai motor besar-besar, sombong lah tu. Tengok orang tu pakai mewah-mewah, riak lah tu. Sangka. Tu namanya buruk sangka, jahat sangka. Walau kita tak tahu yang nama riak tu duduk pada hati. Contoh kalau dia pakai benda mewah-mewah pun, dalam hati tak ada pun nak dipuji. Dia baca Quran ke, dia sembahyang banyak ke, dalam hati tak ada pun keinginan untuk dipuji dan nak didengar dipuji dengan amal. Dia tak dengki. Kita yang berjahat sangka tadi dah dapat dosa kering je. Sebab tu pesan almarhum Tuan Guru pondok kita dulu, dia kata jangan kamu tengok orang yang hebat-hebat keduniaannya kamu terus nak berjahat sangka mengatakan mereka orang yang jangan. Sebab sombong tu sifat hati, bukan duduk pada harta benda. Kalau belum tutup tu walaupun dia pakai benda yang mewah-mewah, walaupun rumahnya mewah, walaupun hartanya banyak, tapi benda tu tak duduk dalam hati dia. Dia tak ada risau pun, benda tu tak mengganggu pun amal ibadat dia. Tapi kita yang ada basikal tua ni tadi, dalam semayang pun ingat basikal tua, sebab dia basikal tua tak boleh nak mengaji, sebab dia basikal tua tak boleh nak semayang. Inilah maksudnya sifat yang dicela oleh Allah. Jadi kecelaan Allah bukan duduk pada harta tu. Kecelaan Allah duduk pada penggunaan, pada niat. Kalau kita pakai benda yang mewah-mewah tujuan nak menyakitkan hati orang fakir miskin, tujuan nak menunjuk kelebihan, barulah situ duduknya kemurkaan Allah. Tapi bila kita pakai yang hebat-hebat, harta yang hebat-hebat, tak ada pun sifat macam tu dalam hati kita, kita tetap dimuliakan, dimuliakan, dipuji oleh Allah. Walaupun manusia berjahat sangka, mengatakan orang ni sombong, orang ni dengki, orang ni macam-macam, itu urusan dosa dia dengan Allah. Kita tak ada apa-apa. Jadi selagi kita tahu yang niat kita baik, niat kita betul, tetap kita duduk dalam kepujian Allah. Walaupun orang nak hasad dengki dengan kita, itu dosa dia dengan Allah. Baik. Jadi jangan mudah nak menuduh orang.
Jangan mudah nak berjahat sangka dengan orang. Contoh berjahat sangka tadilah, dengki tu. Tu. Dengki tu makna kita dah jahat sangka lah tu. Kita tak tahu niat dia kenapa. Takabur lah tu. Kita tak tahu niat dia. Kalau kita tahu niat, wah hebat kita, boleh baca niat nampak abang pakai macam tu, dengki tu nak nunjuk tu. Padahal dia tak ada pun nak niat macam tu. Mana? Dia niat nak sedekah mana? Niat nak sedekah kan? Contohlah. Baik, okey sikit lagi. Sikit lagi. Nama pun santai-santai. Kufur puasa. Kufur puasa itu makna tidak amanah dengan puasa. Makna khianat dengan amanah yang diberi oleh orang. Contoh, orang bagi saya amanah jaga tempat ni, tiba-tiba saya gunakan untuk buat benda lain. Maknanya saya khianat, saya tidak amanah. Selalu lehkan orang. Lehkan itu pengajaran. Khianat lah. Tak. Itu mudah-mudahan timbul kesedaran. Itu yang remove kan tu. Kemudian yang ketiga, penyakit bercanding. Bukan bersanding. Bercanding. Jazakallah khair. Apa? Bercanding tu macam apa tadi? Cak nak keluar daripada rumah. Cak nampak pocong melintas contohnya. Rusli. Lepas tu Cak patah balik. Tak jadi dah kita nak pergi ni sebab sui. Makna mempercayai benda tu boleh mendatangkan mudar. Itu namanya bercanding. Tu percayaan orang panggil kurafat nama dia. Jalan sampai setengah jalan tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nampak bang, nampak. Ada tak nampak pula. Cak nak keluar jumpa Rusli. Kita nak keluar je nampak contohnya kalau orang dulu-dulu bila nak keluar nampak biawak melintas. Kucing hitam ke, orang hitam ke, ikutlah. Kereta hitam ke, motor hitam ke, melintas. Teruskan perjalanan kita. Sebab kita yakin yang memberi manfaat itu Allah. Yang nak mendatangkan mudarat pun Allah, bukan binatang tu. Nampak tak? Itu boleh jatuh syirik tu tuan-tuan. Apabila hati kita beriktikad ada benda selain Allah boleh mendatangkan mudarat, maknanya kita telah mensyirikkan Allah. Jangan, teruskan perjalanan. Sebab yang mendatangkan manfaat dan mudarat Allah, bukan benda tu. Dia makhluk macam kita juga. Jin, syaitan, iblis, manusia takkan boleh mendatangkan mudarat kepada kita kecuali dengan izinnya Allah. Manusia dan macam-macam maknanya tak boleh datangkan mudarat kalau Allah Ta'ala izinkan. Itu bermakna adalah hikmahnya. Contoh orang nak hantar santau sihir, kalau bukan dengan izin Allah takkan jadi. Kadang Ustaz, kalau benda tu tak baik kenapa Allah izinkan? Hikmahnya. Contoh kita banyak melupakan Allah. Jadi Allah Ta'ala tegur kita dengan sakit-sakit yang macam tu. Barulah hatinya sentiasa bergantung mengingati Allah. Barulah hatinya ada kuat harap dengan Allah. Kalau tak, dia seronok dengan benda-benda tu. Nampak tak? Itu orang panggil bala. Bala tu ujian. Bala tu cakap Arab, Melayunya ujian. Jadi ujian tu macam-macam. Tiap-tiap benda yang menyusahkan hati namanya bala. Ada orang bala dengan sakit. Tu contoh macam disihir. Sakit tu makna bila tembus sampai benda tu menunjukkan ada hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi kita. Banyak orang yang duduk dalam keadaan tu hatinya sentiasa bergantung pada Allah berbanding waktu dia tak kena penyakit tu. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala kasih, Allah datangkan asbabnya, hatinya sentiasa bergantung dengan Allah. Sampai kadang-kadang selalu ditipu oleh kawan-kawan. Bala juga. Esok kena hakal lagi. Sehingga memberi pengajaran kepada dia, maknanya aku tak percaya orang lain kecuali aku hanya percaya kepada Allah. Contoh itu contoh hikmah lah. Mana sehingga hati ni sebelum ni hati ni percaya kepada orang, percaya kepada makhluk. Tiba-tiba semua makhluk menghampakan dia, barulah datang tauhid dia kepada Allah. Maknanya lebih baik aku berharap kepada Allah yang tidak akan menghampakan manusia janji-janji dan harapan dia. Kalau bergantung dengan manusia, banyak manusia menghampakan kita punya harapan. Betul? Maka lebih baik bergantung dengan Allah. Itu contoh didikan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu saya cakap tadi,
wajib sentiasa bersangka baik dengan Allah, kerana dia tidak mentakdirkan sesuatu melainkan benda itu mendatangkan manfaat pada diri kita, cepat ataupun lambat, tahu ataupun tidak, tetap manfaat yang Allah Ta'ala akan bagi, kerana dia tidak mentakdirkan sesuatu melainkan perkara itu telah ada dalam ilmu pengetahuannya sedia kala lagi. Dan kita kena ingat clue-clue tadi tu, dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, dia Maha Adil. Dia tidak akan membuat sesuatu benda yang sia-sia. Membuat benda yang sia-sia itu bukan kerja Allah. Membuat benda zalim bukan kerja Tuhan. Jadi sifat tadi tu, sifat-sifat tu kekal sentiasa pada Allah sedia kala lagi dan lama. Bukan ada kala Tuhan tu adil, ada kala kadang-kadang dia zalim. Na'udzubillah min dzalik. Bukan maksud macam tu. Cuma kita ni yang nak kena faham. Kita ni yang nak kena ada ilmu, nak memahami hikmah-hikmah tadi tu. Kalau kita tak ada kefahaman, ini yang kita mudah nak berjahat sangka dengan takdir Allah. Padahal Allah Ta'ala nak menyelamatkan kita. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita berjahat sangka dengan takdir Allah. Itu bercanding. Yang adakah tiada aku kabarkan akan kamu, katanya Nabi SAW, dengan tempat keluar daripadanya? Bersembahlah sahabat, kabarkan olehmu. Jadi Nabi kata, adakah kamu tak suka kalau aku nak bagi tahu macam mana nak menyelamatkan daripada 3 benda tadi? Maka sahabat kata, nak. Kabarkan olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabdalah baginda beliau, baginda Nabi SAW, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan, artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu, bahkan hendaklah terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu, dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya. Makna ni yang dimaksudkan tadi, kalau ada jahat sangka, jangan ikutkan, tamatkan, potong tu. Potongkan sangkaan jahat tadi tu, tukar kepada sangkaan yang baik. Dia akan datang, siapa-siapa pun dia akan datang benda tu. Jangan. Jadi jangan turutkan. Mana kalau kita turutkan, kita dah terkena penyakit dengki. Jangan turutkan, cut kan dia. Kena ada cut off dia. Cut off dia. Kalau tak kan, dia akan terbawa-bawa lagi dah. Mula-mula sangka jahat, nanti kan akan melibatkan tindakan pula dah. Tak cukup dalam apa yang ada hati, kita akan ambil tindak. Pergi santau lah, tabur fitnah lah, inilah itu. Itu dah masuk dalam tindakan sebab dengki tadi. Asalnya daripada hati tu. Tapi bila yang ni tak kawal, dia akan melibatkan anggota pula. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Apa maksud jangan engkau melampaui? Jika mendapat engkau di dalam hati engkau, kalau kau tahu dalam hati kau ada penyakit dengki akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Kau jangan buat apa yang disuruh oleh hati tadi. Kalau hati itu kata pancitkan tayar dia, jangan pancit. Tolong pergi pam lagi tayar dia. Begitu. Kalau hati itu kata doakan biar perniagaan dia itu jadi merosot, jangan, doakan kebaikan. Dan kalau dia kata mudah-mudahan janganlah ada lagi usrah tu, doakan mudah-mudahan adalah usrah setiap minggu. Begitu. Kalau tak, nanti masuk dalam dengki je. Maka lalu olehmu akan kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh orang ahli jahili. Kalau tengok apa melintas pun, tengah jalan ikan kerapu melintas contohnya. Tengah berjalan ikan siakap melintas contoh. Teruskan perjalanan, jangan patah balik. Itu dekat sampai, nampak, jaga-jaga kolam pun tinggalkan. Itu nama pengorbanan. Allah ambil kira semua tu. Masya Allah, tabarakallah. Korbankan keseronokan demi agama. Sangat-sangat besar pahalanya sahabat. Pusingan roda tadi tu menghapuskan dosa, diganti dengan pahala. Pergi balik sama. Perjalanannya pergi balik tu fi sabilillah. Orang yang pergi balik ke majlis ilmu, perjalanannya fi sabilillah. Andai kata sampai takdir umurnya mati dalam perjalanan, tak sampai lagi, matinya syahid. Balik daripada majlis ilmu, nak balik, on the way nak balik, tak kisahlah disinggah mana-mana, mati dia syahid. Matinya fi sabilillah. Tengok Allah muliakan orang yang nakkan ilmu, tapi niat kena jaga. Niat tadi tu, kalau niat kita salah, tak akan dapat kelebihan tadi tu. Kelebihan-kelebihan yang Allah janji tu kepada orang yang niatnya betul. Kalau dia datang sini mengaji, mengajar, tujuan nak popular, tujuan nak orang kenal, tujuan makna keduniaan,
Jangan harapkan harapan-harapan dan janji yang Allah Ta'ala bagi tadi. Itu untuk orang yang hatinya betul, hatinya ikhlas. Kalau niat tak betul, jangan harapkan tadi tu. Sebut dalam kitab sana Matal Al-Badrain, orang-orang yang menuntut ilmu, niatnya betul, adabnya betul. Apabila dia lalu kepada sesuatu tempat, kawasan, satu qaryah, yang mana di qaryah tu ada tanah perkuburan, tanah wakaf, diangkat azab kubur selama 40 hari. Dihentikan azab kubur selama 40 hari kerana Allah memuliakan lalunya penuntut ilmu. Bayangkan kalau dia lalu, bayangkan kalau dia mendoakan. Ini orang yang pergi belajar ni, ini tak cerita lagi hal-hal lain. Orang yang niat dia belajar, pergi belajar dengan niat yang betul, di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia, lalunya pada sesuatu qaryah, Allah memerintahkan pada malaikat berhenti daripada mengazab selama 40 hari. Sebab memuliakan orang yang dikasihi oleh Allah lalu tadi. Nampak tak? Hebat Allah Ta'ala bagi orang menuntut ilmu tadi. Sampai macam tu sekali. Apatah lagi kalau dia berdoa, lalu pun dah dapat dah manfaat orang yang dalam kubur. Apatah lagi kalau dia mendoakan secara khususiyah. Apatah lagi kalau kita duduk bergaul dengan mereka. Apatah lagi kalau kita duduk berkawan dengan mereka. Lebih-lebih lagi dah. Itu benda-benda macam tu kita kena tahu untuk nak membangkitkan semangat kita untuk terus duduk dalam majlis ilmu. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala nak bagi pada sesiapa pun. Tak kira Mubikers ke, Cup ke, Superbike ke, kereta ke, tanam pokok bunga ke, hobi bela kucing ke, tak kira lah apa pun. Bila kamu duduk dalam menuntut ilmu dengan niat yang betul, kamu akan dapat kelebihan yang Allah janjikan. Kau sojal ke, kau orang biasa ke, tak kira. Itu bukan jadi titik tolak di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu nak menuntut ilmu ni bukan syarat orang baik. Majlis ilmu ni untuk semua. Ada orang salah faham, nanti dah baik baru pergi belajar. Bila nak jadi baik? Dia kata nanti dah baik barulah datang majlis ilmu. Masalahnya macam mana nak jadi baik dengan tak ada ilmu? Jadi majlis ilmu ni untuk semua. Tak kisah pencuri pun wajib belajar, perompak pun wajib belajar, penzina pun wajib belajar, peminum arak pun wajib belajar, penjudi pun wajib belajar. Daripada ilmu tadi, dengan niat dia yang baik tadi, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi dia taufik meninggalkan benda-benda keji tadi. Tapi kadang-kadang orang salah faham, nantilah dah baik baru aku pergi. Bila aku dah tinggalkan arak, dah tinggalkan judi, dah tinggalkan sport toto, dan macam-macam lagi, barulah aku pergi mengaji. Jawabnya dia takkan sampai bila-bila pun. Pergi saja. Manfaat ilmu tu nanti yang akan menyebabkan dia jadi berubah. Datang je, belajar je. Pedulikan orang cakap, pedulikan orang sindir, pedulikan kata-kata orang. Sebab kita sendiri yang nak kena berusaha menentukan akhirat kita macam mana. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma takaffalallahu rizqahu. Sesiapa yang menuntut ilmu, Allah menyanggupi rezekinya. Jangan bimbang dah. Bila tuan-tuan, sahabat-sahabat belajar, insya-Allah Allah akan tolong masalah rezeki kita. Jangan risau. Bila Allah dah tolong, tak payah risau. Yang kita risau kalau Allah tak tolong kita. Yang kita risau kalau Allah tak tolong kita, ini yang kita risau. Usahalah macam mana pun. Kalau Allah Ta'ala kata takkan dapat. Tapi kalau Allah tolong kita, orang nak buat khianat pada kita pun, kita akan dijaga oleh Allah. Ini kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jaminan-jaminan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man ta'allamal ilma takaffalallahu rizqahu. Sesiapa yang menjadi penuntut ilmu, Allah Taala akan menyanggupi. Allah jadi penjamin. Allah jadi penjamin rezeki. Bukan orang. Allah jadi penjamin. Kalau orang kaya pun sanggup nak jamin kita punya rezeki pun kita punya senang hati dah. Walhal dia manusia, dia boleh berubah sikap dia bila-bila. Ini Allah menyanggupi. Allah sanggup. Jadi tak perlu risau, tak perlu bimbang. Rezeki kita, anak-anak kita, semuanya akan diuruskan oleh Allah. Tapi syarat tadilah, duduk, jadikan diri kita sebagai penuntut ilmu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong perniagaan kita. Allah Ta'ala akan tolong perusahaan kita. Tak payah fikir masalah tu. Bila duduk dalam penjagaan Allah, selamatlah kita. Mudah-mudahan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa tam. Dah cukup dah sikit-sikit dah.
Nanti minggu depan ada. Kena PM. Minggu depan tengok macam mana, insya-Allah ataupun ada rancangan nak pergi ride mana-mana ke? Ada tak? Lama tak berjalan boleh kita ride pergi ziarah makam tanah-tanah kubur ke? Baiklah, cukuplah setakat itu, insya-Allah. Sementara nak tunggu asal, kita rehat-rehat sekejap. Kalau kawan yang ada urusan bolehlah nak gerak dulu, jangan masalah. Allah a'lam wa ta'ala, maulah kalau ada salah silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutul musa wa dzakar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Jadi yang nak balik cuti raya haji, selamatlah dan selamat menyambut hari raya Aidil Adha, insya-Allah pada semua. Alhamdulillah. Hari Rabu masjid lama tak ada cuti. Masjid lama Rabu malam kami tak ada cuti. Kuala pun macam nak cuti kata. Nanti kita bagi tahu lah.